Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Syuib bin Khairuddin, pegawai perubatan daripada Jabatan ORL Hospital Serdang. Pada hari ini, kita akan berbicara tentang episteksis ataupun pendarahan dari hidung di kalangan kanak-kanak berusia 10 tahun ke bawah. Episteksis ini disebabkan oleh salur darah di bahagian hadapan hidung yang pecah. Perkara ini, punca-punca lazim perkara ini ialah perbuatan menggosok, menggaru dan mengorek hidung. Ianya boleh juga disebabkan sekiranya bersin terlalu kuat dan juga udara yang kering disebabkan penggunaan penghawa dingin ataupun cuaca. Benda asing di dalam hidung juga boleh menyebabkan pendarahan di dalam hidung. Selain daripada itu, penyakit yang lebih serius, contohnya penyakit darah dan juga tumor ataupun ketumbuhan di dalam hidung adalah punca lain. Sekiranya anak anda mengalami pendarahan dari hidung, sila bertenang dan jangan panik. Sila ikuti langkah-langkah yang akan diterangkan. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Farid, pegawai perubatan daripada Jabatan ORL Hospital Serdang. Pada hari ini, kita akan sama-sama mempelajari cara-cara untuk menangani masalah episteksis atau pendarahan daripada hidung di kalangan kanak-kanak di bawah usia 10 tahun. Jika berlaku pendarahan pada hidung kanak-kanak, perkara pertama yang ibu bapa dan penjaga perlu lakukan adalah tidak panik dan kekal bertenang. Bawa kanak-kanak duduk di atas pangku penjaga ataupun ibu bapa, duduk secara menegak dan kepala ditundukkan ke depan dalam keadaan membongkok. Kemudian picit pada bahagian hidung yang lembut selama lebih kurang 5-10 minit dan minta kanak-kanak untuk bernafas melalui mulut. Kemudian apabila ibu bapa atau penjaga memicit pada bahagian hidung yang lembut, pastikan ibu bapa atau penjaga untuk memicit pada bahagian ini berterusan selama 5-10 minit dan tidak melepaskan, kerana ini akan dapat membantu menghentikan pendarahan tersebut. Kemudian letakkan ketulan ais pada bahagian fangkan hidung untuk mengurangkan pengaliran darah pada bahagian hidung. Picit hidung selama 5-10 minit. Selepas itu, periksa pada bahagian hidung sama ada masih berdarah ataupun tidak. Jika berlaku pendarahan yang berterusan, bawa kanak-kanak ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Tapi ibu bapa dan penjaga perlu ingat, jika berlaku pendarahan pada hidung, jangan sesekali mendongak kepala kanak-kanak kerana ini akan menyebabkan darah daripada hidung akan mengalir ke dalam tekak dan akan menyebabkan sakit itu akan memuntah. Saya percaya ibu bapa dan penjaga sekalian dapat mengambil iktibar daripada apa yang saya tunjukkan tadi untuk dipraktikkan di rumah dalam mengenai masalah hidung berdarah pada kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Saya percaya anda semua sudah memahami dan mempelajari langkah-langkah untuk menangani permasalahan pendarahan dari hidung. Sekiranya pendarahan terlalu banyak dan masih berterusan, jangan risau. Sila dapatkan rawatan di hospital berdekatan. Sekian, terima kasih. Apa itu remaja? Remaja adalah zaman peralihan dari zaman kanak-kanak ke zaman dewasa. Zaman remaja adalah di antara umur 10 hingga 19 tahun. Remaja terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat awal, peringkat pertengahan dan peringkat akhir. Zaman remaja adalah amat pendek berbanding zaman dewasa. Peringkat awal remaja adalah di antara umur 10 hingga 14 tahun. Pada peringkat ini, emosi mereka sukar diramal. Mereka mengalami pelbagai konflik diri dan tertarik dengan aktiviti berisiko. Pada peringkat pertengahan remaja, iaitu di antara umur 15 hingga 17 tahun, remaja amat mengambil berat tentang penampilan diri. Kebanyakan masa digunakan untuk kecantikan tubuh badan seperti melakukan senaman, bersolek dan mencuba sesuatu yang baru berkaitan dengan diri bagi mendapatkan imej diri yang sesuai dengan jiwa. Mereka juga tidak suka menunjukkan rasa kasih sayang kepada ibu bapa dan cenderung melibatkan diri dengan aktiviti berisiko.
Pada peringkat akhir remaja, iaitu di antara umur 18 hingga 19 tahun, remaja kurang sedikit memberi perhatian pada penampilan diri dan mula menyedari perasaan-perasaan yang berkaitan dengan seksualiti diri. Walau bagaimanapun, mereka kembali mendengar nasihat ibu bapa. Ramai remaja melalui zaman remaja ini dengan jaya, iaitu hasil sokongan ibu bapa, keluarga, guru dan rakan-rakan sebaya. Mereka sering terdedah dengan pelbagai masalah sosial dan tingkah laku berisiko, masalah kesihatan fizikal, pemakanan dan mental. Tingkah laku berisiko seperti terlibat dengan alkohol, dadah, merokok, buli dan rempit yang sering dihadapi oleh remaja. Masalah kesihatan fizikal seperti jerawat, panau, migrain, asma dan lain-lain. Masalah pemakanan yang sering dihadapi seperti obesiti atau kurang berat badan. Masalah berkaitan mental adalah seperti stres, kemurungan, masalah keluarga, anoreksia, marah yang tidak dapat dikawal dan nafsu seks yang tidak dapat dikawal. Segala masalah remaja ini perlu ditangani, dikawal dan diatasi kerana ianya mungkin boleh membawa kepada masalah yang lebih besar. Remaja sihat mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti mempunyai tidur yang cukup, menjaga kesihatan diri, pemakanan yang seimbang, bersenam secara konsisten, bersosial dengan rakan-rakan dan geng-geng yang bersikap positif, serta berpegang teguh kepada ajaran agama dan berakhlak mulia. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menubuhkan kelab doktor muda bagi melatih murid celik kesihatan dan boleh berperanan untuk membantu rakan sebaya yang bermasalah. Jika anda sebagai remaja, ibu bapa atau penjaga yang berhadapan dengan masalah kesihatan remaja, sila ke klinik kesihatan berhampiran. Guru-guru juga boleh merujuk pelajar yang bermasalah ke klinik kesihatan berhampiran. Semua klinik kesihatan di seluruh negara menyediakan khidmat nasihat dan rawatan bagi membantu remaja menangani masalah mereka. Penjawat awam kesihatan kami sedia membantu anda. Segala maklumat kesihatan pesakit atau pengadu akan dirahsiakan, kecuali jika didapati remaja berkenaan membahayakan diri mereka sendiri, remaja berkenaan membahayakan orang lain atau orang lain yang membahayakan remaja berkenaan. Remaja adalah harapan negara. Lengkapkan diri anda untuk menjadi pelapis generasi yang akan datang. Untuk maklumat lanjut, layari laman web www.myhealth.gov.my, www.infosehat.gov.my dan fh.moh.gov.my. With them, the first African coach to take charge of the World Cup quarter-final. Cross! Whipped in towards Cross! Felix, who hurled his way Mak, at it. air tinggi gila keeper ni ambil. Two of them queuing up here to head Aduh, it. baik. Teruskan. Ziyech flicked it in, and En-Nesyri flicked it wide. Nyamuk pula ni. An easy one doesn't require a subtle touch Alah, that. Mak. Difficult Aku nak angle. tengok buka. He's Jangan found himself in a bit of kacau. space there. Aduh, belum half time lagi. Twisted long by Ruben Neves, well seen by Al Yamik, it came back to... Aduh, inilah sebabnya kalau kita tak luangkan masa untuk menghapus tempat pembiakan nyamuk Aedes. Bukan lama pun, 10 minit je. Ya betul, 10 minit sahaja. Kita search and destroy. Kita cari tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes ni. Lepas tu, kita musnahlah. Tak tahu kat mana tempat dia? Alah, senang je. Jom, tengok sama-sama. Okey, jom abang tunjukkan tempat pembiakan nyamuk Aedes kalau dekat dalam rumah. Pertama, kita boleh tengok di dalam kolah air. Kedua, di alas pasu bunga.
Dan yang ketiga, alas penapis air. Okey, tempat pembiakan nyamuk Aedes kalau dekat luar kawasan rumah adalah pada tayar terpakai, tempat saliran, dan ingat, kita mesti kena pastikan kawasan persekitaran rumah kita sentiasa bersih. Okey, meh dengan lagu favourite abang masa nak bersihkan kawasan rumah. Hai kawan-kawan! Kawan-kawan tahu tak nyamuk Aedes hidup di kawasan yang ada takungan air bersih? Mari kawan semua, Jom! musnah Aedes bersama. Ya! 10 minit seminggu, cari dan musnah dengan segera. Yeay! 10 minit seminggu, cari dan musnah dengan segera. Nyamuk Aedes membiak di dalam dan di luar rumah. Jom bersama amalkan. 10 minit seminggu. Macam mana? Gempak lagu favourite abang time nak bersihkan kawasan rumah? Okey, sekarang ni korang semua dah tahu kan kat mana tempat pembiakan nyamuk Aedes ni. Apa lagi? Jomlah kita cari dan musnah. Barulah kita boleh tengok World Cup tahun ni dengan walaupun tim favourite abang dah kalah, tapi tak apa, jangan kita kalah dengan nyamuk Aedes. Nampaknya makin ramai kanak-kanak obesiti kat Malaysia ni. Tapi saya ada cara untuk atasi masalah ini. Pertama, kurangkan minuman manis. Gantikan dengan air kosong, susu atau jus buah tanpa gula. Kedua, kurangkan makanan ringan dan makanan segera. Ketiga, makan ikut keperluan dan saiz sajian yang betul. Keempat, makan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Kelima, selalu lakukan aktiviti fizikal. Jom kita amalkan ni dan jadi masyarakat yang lebih sihat. Ayo! Adakah anda okey? Bukan sekadar bertanya khabar, malah mendengar tanpa menghukum. Bukan sekadar mendengar, malah hulurkan sokongan. Bukan sekadar kongsi masalah, malah dapatkan bantuan. Kerana berdiam diri bukan lagi pilihan. Minta bantuan itu tanda kekuatan. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan. Let's talk minda sihat. Dapatkan bantuan ke arah kesejahteraan mental. Hepatitis A merupakan penyakit keradangan hati. Tanda dan gejala disebabkan penyakit ini ialah demam, letih lesu, hilang selera makan, loya dan muntah, sakit perut serta jaundice. Hepatitis A berjangkit melalui pengambilan air dan makanan yang tercemar oleh virus hepatitis A. Namun, penyakit ini boleh dicegah dengan beberapa amalan, iaitu penjagaan kebersihan diri yang baik, penggunaan air bersih dan selamat, penyediaan makanan yang bersih dan selamat, serta memastikan sistem tandas dan pelupusan sampah dalam keadaan sempurna. Anda dinasihatkan segera ke klinik kesihatan terdekat untuk mendapatkan rawatan sekiranya mengalami tanda dan gejala. Bersama kita cegah hepatitis.